kita sambung page 26. Kita tengok page 26 tu. So nombor 3A. 3A YouTube. Okay. So 3B. Dia masih lagi prove the identities. Okay, 3B pun YouTube. Okay, yang C, tangent x plus 60 degrees times tangent x minus 60 degrees. So equals to tangent squared x minus 3 over 1 minus 3 tangent squared x. So yang ini left hand side, right hand side. So agaknya kita nak start daripada mana? Yang mana yang awak rasa ada skill yang kita boleh pakai? Kita boleh guna skill expand ataupun samakan pembawah. So sekarang ni mana yang boleh di expand? Belah mana? Left hand side ke right hand side? Left hand side. Okay. So tangent x plus 60 degrees ni. So yang ni satu keping. Okay. Dia darab pula dengan tangent x minus 60 degrees. So awak bukannya boleh kembang ke apa? Okay. Dan dia pun tak jadi kuasa 2 sebab dia punya angle ni lain-lain. So jangan dikembangkan. Okay, dia tak boleh jadi tangent kuasa 2. Dia tak boleh jadi x darab x ke x darab ni. Dia bukan macam tu. Okay, sebab benda ni dia sekeping. So apa yang kita nak buat? So yang ini dia ada hasil tambah dengan hasil tambah angle. Okay, so ada hasil tambah ataupun hasil tolak angle. Maksudnya kita akan pakai formula apa? Apa nama formula hasil tambah hasil tolak tu tadi? Yang hari tu. Pakai start dengan huruf C. O. Apa nama dia? Compound angle. Compound angle. Okay, sebab compound angle tu adalah hasil tambah ataupun hasil tolak angle tu. Okay, so yang ini macam mana nak bukakan dia? Kepingan yang pertama tu. Cepat, siapa nak cakap? Tangent A tambah B. Jadi apa? Tangent x tambah tangent 60 over Tambah tangent 60 over 1 tolak tangent x tangent 60. Okey. Yang sebelah lagi pula. Tangent x tolak tangent 60. Tangent x tolak tangent 60. Over 1 tambah tangent x tangent 60. 1 tambah tangent x tangent 60. Okey. So kena ingat formula ni. Kan? Kalau dia tambah, angle dia tambah, atas tu tambah tapi bawah tolak. Kalau angle dia tu tolak, hasil tolak, lepas tu dia punya formula pun bahagian atas dia tolak tapi bahagian bawah dia tambah. Okay. So yang ini akan jadi guideline awak. Yang ni yang awak nak tuju ni. Right hand side ni. So ini akan jadi guideline awak. Okay. So awak kena pastikan dapat macam tu. So sekarang ni tengok daripada guideline tu. Yang tinggal kat situ dalam sebutan tangent apa je? Tangent x. Maksudnya yang kita sekarang ni ada tangent 60. So tangent 60 ni macam mana nak hilangkan? Nak gantikan dengan apa? Nak hilangkan macam mana? Jadi apa tangent 60 ni?
Set 3. Set 3. So itu sebab saya kata awak tengok awak analisis guide awak punya right hand side ni. Oh, tak ada tangent 60, yang tinggal tangent X. Maksudnya tangent 60 ni yang kena gantikan. So tangent 60 kalau kita particular angles tu kan, kalau tekan calculator pun boleh, awak kena hafal carta pun boleh. So dia akan jadi set 3. So bawah ni 1 minus, so set 3 tangent X. So the other side is tangent X minus square root of 3 over 1 plus square root of 3 tangent X. Okay, so dah tak ada dah tangent 60. Okay, tengok atas tu. Agak-agaknya macam mana nak buat? Apa nak buat ni Nasrin? Lepas tu apa next step dia? Tak dapat. Saya dapat sampai medium buat tu je. Lepas tu tak ada idea dah. Stuck dah dekat sini. Apa yang move yang kita boleh buat? Dia ada ni. Ada tangent square. Square ni awak rasa datang daripada mana? Square ni. Samakan pembawah. Samakan pembawah. Yang ini hasil darab. Samakan pembawah kalau dia hasil tambah. Katalah macam ni. Baru kita samakan pembawah. Darab dengan 2. Sebab dia hasil tambah. Tapi bila darab 5/3 darab 5/6. Perlu ke kita samakan pembawah? Kalau darab dia macam mana? Atas darab atas, bawah darab bawah. So darab jadi 5 darab 5, 25. 3 darab 6, 18. Ini baru hasil darab. Kalau yang ini ialah kena 10 tambah 5 per dengan 6. Baru jadi 15/6. Ini hasil tambah. So bukan samakan pembawah. Dia hasil darab ni. Tapi apa yang kita akan buat bila hasil darab tu? Maksudnya atas darab atas. So bila atas darab atas dan dia ada hasil tambah tu, maksudnya kita akan expand lah. Dia punya bentuk dia akan jadi macam ni. Awak kalau dalam bracket macam tu awak tak nampak. Kalau dalam bracket macam ni, ya ini boleh nampak tak apa nak dibuat? Boleh. Expand atas dengan atas. Tangent X darab tangent X. Tangent X ni sekeping. Dapat apa? Tangent square X. Ini wujudnya tangent square X. Lepas tu? Kembang lagi. Lepas tu dapat apa? Kawan cakap. Tolak set 3 tangent X. Tolak set 3 tangent X. Lepas tu? Tambah set 3 tangent X. Lepas tu? Tolak 3. Okey. Tu atas dengan atas. Okey, bawah dengan bawah pun sama juga. Okey. So dapat berapa kalau bawah dengan bawah? 1 darab 1. 1. Lepas tu? Tambah set 3 tangent X. Tambah set 3 tangent X. Lepas tu? Tolak set 3 tangent X. Set 3 tangent X. Lepas tu? Tolak 3 tangent square X. Tolak. Ni macam mana nak darab ni? Maksudnya set 3 darab tangent X darab set 3 darab tangent X. So set 3 darab set 3 jadi 3. Tangent X darab tangent X, tangent square X. So dia jadi macam tu.
Okay. Okay, then simplify kan. Kena usah lah guideline awak tu. Apa yang boleh di-cancelkan? So yang ni boleh cancel, yang bawah ni pun boleh cancel. So tinggallah tangent squared x minus 3 over 1 minus 3 tangent squared x. So ini adalah right hand side proven. Okay, 4A YouTube. 4B. Find the values of sin A plus B, cos A plus B, tangent A plus B is given. Okay, so dia bagi maklumat ni. Okay, so dia kata cos A sama dengan negative 12 over 13. A is second quadrant. Dia maklumat dia. Lepas tu dia bagi pula tangent B equals to 7 over 24. B in third quadrant. So kalau dia bagi maklumat macam ni, apa yang kita akan buat? Kita akan lukis apa? Triangle. Triangle. Okay, so untuk second quadrant, yang color purple tu second quadrant. Kita buat macam ni. So dia punya angle dia A. So cos apa per apa? Adjacent apa hypotenuse. Adjacent 12, hypotenuse 13. Negatif tu sebab apa? Negatif sebab second quadrant. Cos negatif pada second quadrant. Okay, so maksudnya hypotenuse Pythagoras theorem dapat berapa? 5. Okay, so dapat 5. Okay, so biar situ. Okay, kita buat untuk B pula. B pada third quadrant. So kalau nak menggambarkan third quadrant, bolehlah buat third quadrant macam ni. Okay, ni third quadrant. So kita punya angles dia bagi B. So tangent apa per apa? Opposite over adjacent. Okay, opposite 7, adjacent 24. So Pythagoras theorem dapat berapa? 25. Okay, so dapat 25. Okay, dah ada dua maklumat ni. Bolehlah kita cari sin A plus B. Okay, guna formula dia dulu. Okay, apa formula sin A plus B? Ifah, apa formula sin A plus B? Sin A cos B tambah cos A sin B. Alright. Okay. Sin A. Erna, apa dia sin A? 5/13. Wah, lain yang jawab ni. Yang empunya nama ni mana? Positif ke negatif? Positif. Sebab apa positif? Sebab second quadrant. Okay. Cos B. Siapa nak try cos B? 24/25. Cos B 24/25. Positif ke negatif? Sukuan ketiga. Add sugar to coffee. Negatif. Kena consider add sugar to coffee. Cos A. Come on. 12/13.
12/13. Positif ke negatif? Cakap terus positif negatif. 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 Sukuan kedua, sin B. Sin. Negatif 7/25. Negatif 7/25. Okey, kira. Yang jawapan last ke madam? Ha. Negatif 36/325. Okey, 36/325. Okey, sama juga. Cos A tambah B. Apa pula formula cos A tambah B? Siapa nak cakap? Cos A, cos B, tolak sin A, sin B. Cos A, cos B, tolak sin A, sin B. Formula dia. Tu kena hafal. Okey. Sama macam tadi juga. Cari cos A apa, cos B apa. Bagi saya jawapan terus. 323/325. Alright. Cari cos A apa, cos B apa. Tangent A plus B. Apa formula tangent A plus B? Tan A tambah tan B bahagi dengan 1 tolak tan A tan B. Okay, cari tangent A apa kat sini? 5/12. Positif ke negatif? Positif. Sukuan kedua. Negatif. Ha. Negatif. Tan B? 7/24. Positif. So negative 5/12 times 7/24. So the final answer Negatif 36/323. negative 36/323. Okay. Dah, apa nak tanya ni? Duduk kat rumah, jangan dibuat benda ni main-main je belajar ni. Okey? Saya faham ni duduk kat rumah ni. Sama macam anak-anak saya tu. Dia ada reason nak bangun lambat lah, kelas lah, apalah. Super je. Tidak nak belajar time mana. Macam ni lah nak kena belajar, nak tak nak pun. Okay, next formula called as double angle formula. So, bila double angle formula, maksudnya angle kita tu yang berdouble. So yang ni angle. Tu dipanggil double angle. Tadi compound angle. Compound maksudnya hasil tambah hasil tolak. So sekarang ni angle kita tu yang berdouble. Okay, actually double angle, okay, double angle datang dari compound angle. Okay, datang double angle formula datang daripada compound angle formula. Kenapa boleh dikatakan macam ni? Okay, contoh sin A tambah B. So, apa formula sin A tambah B? Apa formula dia tadi? Sin A cos B tambah cos A sin B. Alright, sin A cos B tambah cos A sin B. Okay, bila dia nak double angle, maksudnya dia nak sin 2A. Sin 2A ni, kalau saya buat hasil tambah, apa tambah apa? Apa tambah apa? 2A ni. A tambah A. A tambah A. Okay, good.
So sekarang ni awak ibarat macam A ni A, yang B ni adalah A juga. So kita pakai compound angle formula. So dia akan jadi apa? Sin Sin A cos A tambah cos A sin A. sin A cos A tambah cos A sin A juga. Sebab angles kita dua-duanya A. So sin A cos A ke cos A sin A ke dua benda yang sama. So bila hasil tambah dua yang sama, itu yang menghasilkan dua sin A cos A. So ini formula dia. Nampak? So dia adalah terbitan daripada compound angle. Tapi eloknya janganlah semua tu awak nak terbitkan. In case lah kalau awak tak ingat. Betternya nak cepat hafal lah. Okay. So sama dengan cos 2A ni. Cos 2A ni datang daripada A tambah A. Awak bila-bila awak boleh tengok. Tangent 2A ni datang daripada tangent A tambah A. So tapi cos 2A ni ada 3 formula. Kan? Macam mana sebab apa formula yang kedua ni? Sebab yang ini dia ganti dengan basic angle, basic trigo tu. Basic trigo. Dia gantikan. Yang sin squared, yang cos squared A tambah dengan sin squared A equals to 1. So untuk dapatkan yang dua yang bawah ni. Okay. So bolehlah tengok-tengok dalam YouTube pun ada penerangan dia. So sekarang ni betternya hafal. Alright. So 5 YouTube, 6 YouTube. Okay, kita pergi ke 7. Banyak YouTube ni. Saya nak habiskan juga chapter 5 ni. Minggu ni juga ni. Okay, without using calculator. Find the exact value of, so 2 sin 22.5 cos 22.5. Bila dia kata without using calculator, maksudnya mesti dia berkait dengan formula lah. Okay. Mesti kaitan dengan identities. Identities tu formula. Dan angle dia mesti angle apa je? Apa angle yang selalu saya sebut yang tak payah, yang patutnya awak kena hafal? Apa nama angle tu? Particular angle. Dan particular angle. Dia mesti ada kaitan dengan tu. Okay, contohnya yang ini 22.5 ni bukan particular angles. So macam mana kita nak wujudkan particular angles? Ini adalah formula apa? So kalau awak usah ke atas ni, apa yang kita boleh ngamkan? Formula yang mana satu? Sin 2A. So awak boleh kata okey, yang ini adalah 2 sin A cos A. Ini adalah formula sin 2A. Macam itulah. Okey. So awak tengok sini okey. A kita sekarang ni adalah 22.5. So sin 2A kita maksudnya sin 2 times 22.5. 22.5 times 2 45. 45. So 45 degrees ni particular angles tak? Ya. So kan dia mesti particular. Particular angles yang sepatutnya awak kena hafal tu. Tapi kalau awak ada calculator canggih tu, senanglah. Boleh backup. Siapa yang tak ada calculator canggih tu, memang kena hafal lah. So apa sin 45? 1 over set 2. 1 over set 2.
Ini dipanggil irrational. Apa rational dia? Rational dia set 2/2. Okey. Kalau guna calculator tu dia bagi rational terus kan? Ha. Tak apalah. Kalau yang tak ada calculator tu, yang awak hafal 1 over set tu. So macam mana nak rationalkan dia? Kita darab set 2 over. Boleh je. Okay. Maksudnya memang without using calculator lah benda ni. Sepatutnya. Ini yang dikatakan without using calculator. Maksudnya dia akan bergantung kepada hafal je. Hafal formula dengan hafal particular angle. Okay, B. Formula apa yang kita nak ngamkan ni? B ni. Ini adalah 1 minus 2 sin squared A. So, ini adalah formula cos 2A. Okay. So, maksudnya sama dengan cos 2 darab dengan A kita 75. 75. So 75 times 2 75 times 2 150. 150 particular angle tak? Tak. So yang ni tak particular angle. So macam mana kita nak tukarkan dia? 180 tolak 150. Ini pun guna dia 150. Kita boleh guna add sugar to coffee tu. So maksudnya dia jatuh pada sukuan kedua. So kita ambil yang kecil tu. So yang kecil ni berapa degree dia? 30. 30. So selain daripada awak boleh kata cos 150, so dia adalah juga bersamaan dengan cos 30. Okey. Tapi sebabkan dia duduk pada sukuan kedua, kena ingat. Negatif. So benda ni awak jangan lupa. Jangan lupa. Setiap kali awak buat add sugar to coffee tu. So yang ini dah particular angle. Okay. So negative cos 30. Cos 30 berapa? Negatif set 3/2. Okay. Dah. Itu. Lapan A YouTube. 8B. Ni soalan proof. So proof maksudnya left hand side. Yang ini right hand side. Okay, rasanya nak start daripada mana? Right hand side. Okay. Sebab apa awak pilih daripada right hand side? More complicated. Okay, good. Memang saya sebut more complicated. Okay. Okay, betul dah tu. Tapi untuk kes yang ini, awak tengok angle. Selain daripada dia panjang tu, awak tengok angle. Left hand side, dia adalah angles dia 3A. Ni angle. Okay. Kalau right hand side, angle dia adalah apa? A sahaja. Okay. A sahaja. So, dalam konsep more complicated untuk kita sekarang ni,
more complicated merujuk kepada yang ini. Okay. Sebab 3A. Kalau soalan-soalan yang lain, kalau awak tengok yang lain-lain ni, semuanya angles dia sama. Mana? Atas. Page berapa? Kan, soalan atas tu semuanya dia punya angles dia X sama. Ini dikatakan more complicated yang left hand side ni. Okay. Kalau kita tengok yang atas ni, theta. Mana ada angles dia lain-lain. So, untuk angles tu, antara yang complicated dengan angles, kita akan consider angle lah. So, sekarang ni konsep more complicated kita adalah left hand side. Sebab dia 3A. Okay. Okay. Faham tak saya cakap ni? Beza more complicated tu dengan yang soalan sebelum ni. Faham. Sebab apa kita ambil left hand side? Buat angle dia 3A. So kita akan start dengan sin 3A. Awak nampak dia di sin 3A je, seketul je. Tapi sebenarnya dia 3A. 3A ni awak boleh buka dia lagi macam-macam boleh jadi. So maksudnya sekarang ni guideline awak adalah nak jadikan dia single A. So itu kita punya mission kita sekarang ni. Kan, kita nak jadikan dia single A. Okay, 3A, macam mana nak pecahkan dia? Kita dah belajar compound angle dah. So, awak pecahkan dia jadi compound angle. Apa tambah apa? A tambah 2A. So, A tambah 2A. Okay, so nampak kita dah pecahkan angles dia tu. Okay, apa formula A tambah 2A ni? Compound angle A tambah 2A. Sin A cos 2A tambah cos A sin 2A. Okay, good. Alright, so nampak. Okay, sekarang ni daripada double angle, daripada triple angle tadi, sekarang ni awak dah pecah dah. Okay, sin A dah cantik dah. Okay, dia dah memang single angle dah. Okay, sekarang ni kita usahakan pecahkan yang double angle ni. Okay. So, macam mana nak guna? Tengok. Cos 2A. Nak tukarkan jadi formula apa? Formula cos. Cos 2A ada 3 formula. Awak rasa nak pakai formula yang mana satu? Pertama, kedua, ketiga? Ketiga. Sebab apa pakai ketiga? Sebab ada sin. So benda tu lah, okay, awak tengok, maksudnya right hand side awak tu ada sebutan sin je kan? Kalau pakai nombor 1, memang ada sin, tapi ada cos. Nanti kang cos ni kang aku kena tukar pula jadi sin. Macam itulah. Dia bukannya salah tau. Kalau awak pakai mana-mana formula pun, awak akan dapat jawapan juga nanti. Tetapi mana yang ada cos, awak kena tukarlah nanti guna sin. Kan banyaklah sikit step dia. So alang-alang dah jawapan akhir dia dalam sebutan sin semua. So why not we pick formula number 3. Sebab number 3 tu dah memang sin dah. So tukar 1 minus 2 sin squared A. Okay, cos A. Sin A. Sin A tak ada choice dah. Apa sin A? Sin 2A. 2 sin A cos A. Yang ni nak tak nak memang ada cos lah. Okay, tak apa. Okay, janji kita ada buat benda ni, lepas tu kita boleh tengok benda tu kita boleh gerak.
Okay, apa yang kita nak next step dia? Kita nak gerak macam mana ni? Expand. Yang ini kena expand macam ni lah. So dapat apa? Sin A darab 1. Sin A. Sin A. Sin A darab negatif 2 sin squared A. Negatif 2 sin square A. Negatif 2 sin cube A. Ada sin cube. Oh, ada sin cube. Nampak? Nampak dah. Dah nampak dah bunga-bunga tu. Okey, sebelah. Macam mana darabkan dia ni? Dua sin A cos A. 2 Sin A cos A. 2 sin A cos Cos A. cos A. Cos A darab 2 sin A. Ini darab square ni. Dia maksudnya macam ni. X yang didarab dengan 2 XY. So dia akan jadi apa? Darab. 2x square y. Dia awak tak darabkan satu-satu macam ni. Okey, kita tak darab satu-satu, dia hasil darab. Kalau dia hasil tambah, barulah kita darabkan satu-satu. Kan? Kalau dia tambah semua, tambah y, barulah jadi 2x tambah x squared tambah xy. Ini baru darab satu-satu. Tapi yang ini semua hasil darab. So dia akan jadi 2x squared y. So sekarang ni kita punya ni 2 sin A Cos square A. cos squared A. Okay. So ingat ni, hasil tambah, hasil darab ni. Tak sampai lagi right hand side ni. Apa lagi? Usha tengok. Apa masalahnya kat sini? Apa yang tidak ada dekat situ? Buat analisis, tengok. Apa yang kita nak buat next step? Apa yang tak ada dekat right hand side tu? Apa benda yang kita nak hilangkan? Cos square A. Nah? Cos square A. Cos squared A ni. Sebab kita punya jawapan right hand side tu semua dalam sebutan sin. Okey, so nak tukar mana ni cos squared A? Apa formula yang kita ada? Kita ada formula apa cos squared A? Nak tukarkan dia dalam sebutan sin. Sama dengan 1 tolak sin square A. Itu formula apa? Cos square A tambah sin square A sama dengan 1. Nama formula apa? Basic trigo formula kan? Yang awal-awal tu. Basic trigo formula. Muka surat berapa? So apa yang kita boleh tukarkan dia? Nak tukar jadi apa? 1 minus Sin square A. Alright. So tak ada cos dah. Okay, buat kembangkan tengok. Okay, ni macam mana nak kembangkan? So sebelah sini dia hasil tambah, hasil tolak. So memang awak kena kembang macam ni lah. Bila dia ada hasil tambah ataupun hasil tolak tu. So tambah 2 sin A tolak berapa pula?
2 sin cube A. 2 sin cube A. Alright. So, tengok apa lagi boleh dicantumkan, boleh disimplifikan. Sin A tambah 2 sin A, 3 sin A. 3 sin A. Negatif 2 sin cube A tolak 2 sin cube A. Negatif 4 sin cube Alright, sama tak dengan right hand side? A. Sama. Dah, proven. Given theta is acute angle. Okay, dia ada bagi acute angle. Theta sama, tan theta sama dengan 1/2. Acute ni, kuadran keberapa yang kita panggil sebagai acute angle? 1. So ini first quadrant. Acute angle tu adalah kuadran 1. Okay, so bila dia bagi maklumat ni, apa yang kita kena buat? Kita akan lukis Triangle. triangle. So dia duduk pada sukuan 1. So sukuan 1, theta, tangent apa per apa? Opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So hypotenuse dia, Pythagoras theorem. Cert 5. Cert 5. Okay. So ini sukuan pertama. Semua positif, senang sukuan pertama. Okay. Second 2 theta. Okay, macam ni. Maksudnya second tak ada formula. Yang kita ada, macam mana nak tukar second ni? 1 over cos theta. Okay, cos 2 theta. Kalau dia punya angle dia 2 theta, cos kita pun mesti angle dia 2 theta lah. Angle dia mesti sama. Okay, tapi kat sini double angle. Yang awak punya ni single angle. Ni double. Apa lagi kena buat? Tak boleh terus tengok. Apa yang kena buat dulu? Awak punya triangle tu untuk single angle je. So, tak bolehlah pakai cos 2 theta ni. Awak tak boleh kata opposite over adjacent over hypotenuse. Sebab yang ini 2 theta. Kena buat apa dulu? Tukar jadi cos squared theta tolak sin squared theta. Okay. So, pakailah formula double angle. So, barulah wujud single angle. Baru boleh pakai atas ni. So, cos theta. Baru boleh tengok sama dengan apa? 2 per set 5. Okay, 2/5 ada square tu. Square tu dekat luar sini. Okay, so kena ingat cos theta, cos squared theta sama dengan cos theta yang kuasa 2. Okay, tu maksud dia. So maksudnya cos theta kita 2/5 kuasa 2. Sin theta 1 per set 5. 1/5 kuasa 2. Okay, kira Dapat 1 per 3 per 5. salah. Macam salah. 5/3. 5/3. Tengok balik, tekan kalkulator. Kalau yang mana tekan kalkulator tu elok-elok per dia tu. Okay, so jawapan dia 5/3. Okay, cosecant theta pun sama. Cosecant 2 theta pun sama macam sebelah ni. Okay, saya nak jawapan dia. 5/4. 5/4.
Dia untuk kawan-kawan yang dah siap, dah buat, dia lajulah. Untuk yang tak buat lagi, memang tertinggal lah. Kan, awak tak buat. Kalau tak faham, tanya pun tak. So, saya nak tunggu yang tak buat tu pun susah. Sepatutnya awak dah buat dulu. So, yang ini 5/4. Okay. Jalan dia, contoh dah ada dah. C saya dah bagi dah. Contoh A, B dah ada dah dalam YouTube. Benda dah ada dah contoh tu. Tengok dengan tak nak je. Okay, 10. Left hand side. Right hand side. Pilih mana-mana. Right hand side. Okay, siapa tadi kata right hand side? Saya. Okay. Macam mana Sarah awak buat? Expand right hand side. So, bila expand, kuasa 2 tu maksudnya bracket tu 2 kali. Okay, kuasa 2 tu maksudnya bracket dia 2. Dapat berapa hasil expand tu? Jadi sin Squared A tambah sin square A tambah 2 sin A cos A tambah cos square okay. tambah 2 sin A cos A. So, kembangkan satu-satu ni. Okay, lepas tu 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Cos A. Okay, next. Sin squared A tambah cos squared A. Sama dengan apa? 1. 1. Kena ingat basic. So, yang ini 2 sin A cos A. Formula apa? Double angle. Sin 2A. Sin 2A. Okay. So, boleh juga. Ikut juga saya kata dia tidak ada spesifik dia. So, kalau saya kata kena start dengan yang double angle pun sebenarnya awak jumpa juga. Katalah saya start dengan left hand side. So, left hand side 1 tambah sin 2A. Okay. Atau. So, sin 2A ada 1 je formula. Dia maksudnya ikut pusing backward je lah. Cos A. Okay. Lepas tu awak tengok, sini tak ada 1. So, 1 ni awak boleh tukar formula. So, saya tukarkan jadi sin squared A tambah cos squared A. Saya jadikan yang tu. So, tambah 2 sin A cos A. So, dia punya trik dia yang tricky sikit tang inilah. Bila awak nak faktorkan. Okay. Setelah saya susun macam ni. Saya bawa dia ke sebelah. Dia sama macam kalau kita bayangkan x squared tambah 2xy tambah y squared. Katalah saya bayangkan macam tu. So, kita nak faktorkan dia. So, x squared dekat sini maksudnya x darab x. Y squared dekat sini dia mestilah apa darab apa? Y darab Y. Ni secara manual. Okay. So, y darab y.
So yang tengah ni awak cuba kembangkan sampai sepatutnya awak dapat 2xy. So dia adalah tambah. Okay. Yang ini kena ada skill faktor tanpa menggunakan kalkulator lah, sebab dia pakai x dengan y, dia tak pakai nombor. So awak kena ada skill factorize without using calculator. Kalau tak, selama ni asal faktor je awak tekan kalkulator. So bila dia datang kepada huruf macam ni, dia dah tak tahu dah. Ke boleh juga komputer canggih ni boleh ke faktorkan dalam xy ni? Ada tak? Saya tak tahu. So yang ini samalah dengan x tambah y squared. So kita punya sekarang ni, awak tengok sebelah ni. So x kita adalah sin A, y kita adalah cos A. So squared pun boleh juga. Okay, mana-mana pun boleh. Okay, last kali 11. Prove that. Ada soalan pertama, proof. Siapa nak? Siapa nak bagi tahu proof? Left hand side ke right hand side? Left hand side. Left hand side. Okay. So sin 2 theta over 1 plus cos theta. Cos 2 theta. Okay, nak buka apa? Macam mana? Sin 2 theta. Sin 2 theta jadi apa? 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta. Okay, lagi bawah. Nak tukar apa ni? Cos 2 theta ni ada 3 formula. Nak pakai yang mana satu sesuai? Pakai yang nombor 3. So, nombor 3 tu apa? Satu tolak. Yang kena cari juga gambar orang tu kat Pinterest. 1 tolak 2. 1 tolak. Apa formula dia? 1 tolak 2 sin square theta. 2 sin squared theta. Dah. Okay, lepas tu? Bukakan kurungan tu. Jadi 1 tolak 2 sin square theta. 1 tambah 1, 2 lah. 2 tolak 2. Dia bukan darab masuk, dia hasil tambah. Macam tu. So kalau stuck, maksudnya kita boleh cuba cos 2 theta tu tukar jadi apa pula? Sini panjang jalan dia. Okey. Second attempt pula. Kita nak try tukar apa pula? Cuba awak tukar apa? Cos 2 theta jadi 2 cos square theta tolak 1. Kita pakai yang nombor 2. Okey, macam tu. So, bila yang nombor 2, 2 sin theta cos theta. So, buka kurungan ni. 1 tambah 2 cos squared theta tolak 1. So, apa yang awak boleh cancel kat situ? 2.
Satu tolak satu hilanglah. Lepas tu atas bawah 2. dua boleh cancel. Lagi atas bawah Cos theta. atas ni ada cos theta, bawah ni ada kuasa 2. So just tinggal apa sekarang ni yang tinggal? Sin theta over cos theta. So tinggallah sin theta over cos theta ni. So sin theta over cos theta sama dengan Tan theta. tan theta. Tu sebab saya kata soalan proven ni yang dia pilih ni betul 1 minus 2 sin squared theta ni. Tapi dia akan membawa awak ke jalan yang panjang. So kadang-kadang kalau rasa macam dah nampak macam jalan ni macam nak sesat aja, panjang, jauh je. Kita try lah ambil jalan yang lain. Okay. So hence dalam matematik mesti kait dengan sebelumnya. Okay. Dia mesti, ni perkataan hence, seterusnya. So find the values of tangent 15 degrees and tangent 67.5 degrees without using calculator. So maksudnya awak dah proof dah tangent theta sama dengan sin 2 theta over 1 plus cos 2 theta. So awak dah proof dah. So kita guna yang ini. Sebab ini daripada soalan sebelum tu. So maksudnya kalau dia minta tangent 15 degrees. So theta kita sekarang ni adalah 15. So dia sama dengan apa? Sin 2 darab 15 per dengan 1 tambah cos 2 darab 15. So sin 30 per dengan 1 tambah cos 30. Nampak? 30 ni particular angles. Dia mesti pusing ke particular angles. Sebab particular angles lah yang awak boleh buat tanpa guna calculator. Okay. Awak walaupun boleh terus tekan kalkulator sin 30 ni, tapi saya nak nilai tu sebab ada markah nilai tu. Jangan terus bagi jawapan tanpa masukkan nilai. So sin 30 berapa? 1/2. 1/2. Cos 30? 1/3. 1/3. Okay, so baru kira berapa? Okay. So 2 tolak 1/3. Okay, tangent 67.5. Memanglah boleh tekan kalkulator. So jalan kerja dia pun sama juga. Okay. Tapi 67.5 kalau darab dengan 2 dapat berapa? Sin? 135. Sin 135 ni particular angles ke tak? Tak. So apa kita kena buat kalau bukan particular angles? Tukarkan macam mana? Sin 135 tu sama dengan sin 60 tambah 45. Tak, buat ni. Kalau macam tu, kita buatlah terus add sugar to coffee tu. Kita test dengan add sugar to coffee dulu. So, berapa degree? 45. Kalau dah cantik 45, so kita boleh pakai ini particular angles. Okay. Bolehlah nak tukar tu tapi kan melirik-lirik lah. So, kita akan pakai sin 45. Cuma apa yang awak kena alert, dia duduk pada sukuan kedua. So, sukuan kedua, apa yang awak kena letak negatif dekat mana? Dekat cos.
Dia kat cos. Okay, so alert yang ni. Okay, baru masukkan nilai sin 45 berapa, cos 45 berapa. Berapa sin 45? Set 2/2. Cos 45? Set 2/2 juga. Okay, so jawapan Set 2 tambah 1. set 2 tambah 1 ke? Kenapa saya dapat lain? Orang lain? Orang lain dapat jawapan apa? Kenapa saya dapat lain? 1 tambah set 2. Dapat 1 tambah set 2. 1 tambah set 2. Tadi mula-mula sebut apa? Saya pun tak tahu. Okay. Dah habis.